Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi di pagi Jumaat yang mulia ini. Saya minta maaf atas segala kesulitan yang kami hadapi sedikit sebentar tadi, dan kita bersiaran agak lewat. Pada asalnya saya merancang untuk kita bersiaran pada pukul 10 pagi, tetapi Alhamdulillah akhirnya masalah-masalah teknikal itu dapat diatasi, dan saya akhirnya bersiaran pada hari ini walaupun agak lewat. Saya mohon maaf kepada semua yang sedang mengikuti siaran kita pada hari ini. Okey, seperti yang saya janjikan, insya-Allah pada hari ini saya akan bercerita tentang 5 ciri emas pelaburan yang terbaik. Okey. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa emas begitu penting dalam kehidupan manusia. Ia adalah salah satu daripada alat kewangan yang sangat ampuh, yang sangat multifunctional. Dia mempunyai banyak fungsi. Sebenarnya salah faham masyarakat kita ialah emas sekadar perhiasan. Perlu diperbetulkan kerana emas mempunyai banyak fungsinya tersendiri. Okey. Jadi pada hari ini kita ingin berkongsi tentang apakah ciri-ciri emas yang terbaik untuk dibeli. Kerana ada orang beranggapan bahawa asalkan emas semuanya sama, asalkan emas semuanya mempunyai kebaikan. Memang tidak dapat dinafikan emas adalah emas. Memang emas adalah emas, tetapi kita perlu meneliti apakah ciri-ciri yang terbaik pada emas itu sebelum kita membelinya, supaya akhirnya kita tidak yang pertamanya merasa tertipu dengan emas yang diberi. Yang keduanya, kita tidak merasakan bahawa emas rupanya sama saja macam alat kewangan yang lain, tidak mendatangkan keuntungan yang besar pun. Ataupun yang ketiga, kita merasakan bahawa tidak ada kebaikan langsung pada emas. Kerana apa? Kerana kita beranggapan bahawa semua emas adalah sama, dan kita membeli apa saja jenis emas tanpa kita memikirkan ciri-ciri ataupun kita katakan karakter-karakter yang ada pada emas tersebut. Okey, bersama kita Kak Wan Huslaini. Salam Jumaat. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Clear semua yang dengar sekarang clear? Okey, harap bagi respon. Okey, kita pergi satu persatu. Untuk kita membeli emas pelaburan, ataupun kita katakan sebagai emas untuk dijana pendapatannya pada masa hadapan, kita perlu meneliti 5 ciri yang penting. 5 ciri yang penting. Okey. Yang pertama, lihat pada harga per gram. Lihat pada harga per gram. Mana saja emas yang harga per gramnya adalah rendah, itu sudah memenuhi 1/5 daripada ciri-ciri emas yang baik untuk dibeli sebagai pelaburan. Tapi harus diingat, bila kita katakan 5 ciri emas pelaburan, maknanya kelima-lima ciri tersebut mesti ada pada emas yang kita beli. Tidak boleh salah satu daripadanya. Kerana apa? Kerana kita mungkin akan berjumpa ataupun bertemu dengan emas yang sangat murah harganya, tetapi pada akhirnya kita terpaksa menanggung kerugian kerana pertamanya kita tidak boleh menjual emas tersebut, melainkan dengan harga yang sangat rendah pula. Yang keduanya, kita juga lihat kadang-kadang ada setengah penjual emas sanggup kita istilahkan sebagai membuang harga. Kita buang harga, ya. Maknanya harga katalah hari ini berapa gram, berapa ringgit segram, RM186 segram. Tiba-tiba ada penjual yang sanggup membuang harga atas apa alasan sekalipun. So kita kena berhati-hati. Okey, untuk lihat harga emas per gram ni sangat mudah. Yang pertama, panduan yang boleh saya berikan ialah kita boleh buka mana-mana website syarikat-syarikat yang menjual emas, ataupun kita pergi ke kedai-kedai emas, ataupun kita tengok laman web mana-mana penjual emas secara amatur ataupun yang berlesen. Kita boleh bandingkan harga per gram. Dan item yang perlu kita jadikan rujukan ialah bermula daripada 1 dinar ataupun 10 gram, gold bar 10 gram. Ya, kerana apa? Mungkin ada gold bar ataupun dinar yang lebih rendah gramnya daripada itu, tetapi harga yang dipamerkan ataupun harga yang ditawarkan tidak boleh dijadikan sebagai benchmark untuk kita membandingkan.
Tuan-tuan boleh buka sekarang, semua teknologi berada di tangan kita. Tuan-tuan boleh bandingkan mana saja syarikat ataupun kedai emas. Tuan-tuan boleh bandingkan harga per gramnya. Dan kalau ada juga syarikat kadang-kadang tidak maksud saya tidaklah begitu berterus terang dengan kita. Kadang-kadang harga yang dipamerkan itu agak rendah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan adakah harga itu sudah termasuk dengan upah, adakah harga itu sudah termasuk dengan cukai GST sebanyak 6%, ataupun ada kos-kos lain yang di-associatekan bersama dengan emas itu. Jadi pastikan bila kita membeli emas, harganya murah, tanpa ada upah, tanpa ada GST, tanpa ada contohnya yuran. Ada setengah-setengah syarikat yang menawarkan harga murah, tetapi kita perlu membayar dengan sejumlah duit yuran untuk mendapat harga yang rendah itu. Ini sebenarnya perlu dimasukkan ke dalam kos. Okey. Ada setengah-setengah emas juga ditawarkan dengan harga yang murah, tetapi kita terpaksa pergi membeli dengan kos pengangkutan dan sebagainya. Maka itu juga perlu dikira sebagai kos apabila kita membeli emas dan perlu dibahagikan dengan harga emas. Maka dapatlah kita harga per gram. Okey. Ciri yang pertama mesti tahu harga per gram bagi setiap emas yang kita beli. Okey, yang kedua, ciri-ciri emas pelaburan yang terbaik. Yang keduanya, kita perlu melihat kepada spread. Tuan-tuan, spread ini kadang-kadang ditafsirkan sebagai susuk nilai. Susuk nilai. Maksudnya emas ini ada susuk nilai. Bila kita menjual balik emas yang kita beli, maknanya akan ditolak sejumlah wang daripada harga itu, maka ditafsirkan sebagai susuk nilai. Saya ingin memperbetulkan sedikit persepsi tentang susuk nilai ini. Sebab itu saya namakan ia adalah spread. Maksud spread ini ialah beza harga membeli dengan harga menjual pada ketika kita membeli. Contohnya kita membeli emas segram harga RM180 segram. Harga menjual ketika itu juga ialah RM170 segram. Maksudnya beza harga membeli dan harga menjual ialah sebanyak RM10. Kalau dikalikan dengan peratusan, maka kita akan dapat peratus, ya. Harga membeli tolak harga menjual, bahagi harga membeli darab dengan 100, maka kita akan dapat persen. Persen spread. Spread ini makin kecil, spread makin bagus. Tadi ciri yang pertama kita katakan harga murah. Yang kedua, kita kena lihat juga nilai spread. Semakin kecil spread itu semakin bagus. Kerana apa? Kerana ia memberi maksud jikalau kita perlu menunggu untuk harga emas naik, maka nilai spread yang nipis itu adalah merupakan jangkaan waktu untuk kita menunggu. Maknanya makin kecil nilai spread, makin sekejap ataupun makin pendeklah tempoh untuk kita menunggu. Ada kadang-kadang setengah-setengah penjual emas menjual dengan harga yang sangat murah. Perlu berhati-hati, menjual dengan harga yang sangat murah, tetapi spreadnya sangat besar. Sebagai contoh, kadang-kadang di setengah-setengah kedai emas, emas perhiasan dan sebagainya, mereka kadang-kadang mengadakan promosi harga runtuh. Contohnya, menjual emas dengan harga potongan diskaun sebanyak beberapa puluh persen. Tetapi perlu ditanya juga kepada penjual, berapakah nilai spread bagi barangan emas yang kita beli itu. Kalau di setengah-setengah kedai emas, biasa nilai spread antara 30 ataupun 40%. Maksudnya kita perlu menunggu harga emas naik sekitar 30 ke 40%, barulah kita boleh menjual emas yang kita miliki. Ini sangat-sangat tidak sihat untuk orang-orang yang menyimpan emas. Okey. Yang pertama tadi harga per gram, yang kedua ialah nilai spread. Yang ketiga kita perlu melihat ciri emas yang ketiga ialah emas yang dibeli itu perlu dibeli pada penjual yang tidak mempunyai batasan. Maksudnya apa? Kalau harga itu turun, maknanya kita boleh membeli emas itu mengikut apa sahaja kehendak kita, berapa banyak sekalipun. 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo. Maksudnya apa? Maksudnya kesediaan syarikat emas ataupun penjual emas itu untuk membekalkan emas yang kita hendak. Tidak ada guna kalau harganya murah, spreadnya kecil,
Tetapi bila nak membeli, emasnya tidak ada. Kita ada limit. Sebulan kita boleh menjual sekadar contohnya 100 gram saja, 500 gram saja, 1 kilo saja. So, time harga murah, semua orang berebut-rebut nak beli, tiba-tiba tak boleh beli. Kita dah reach the limit, kita dah sampai limit, so kita dah mula tak boleh jual emas kita. So, pastikan kedai emas yang hendak kita beli itu ada menyediakan stok yang boleh diberikan kepada kita pada bila-bila masa. Maksudnya kalau kita nak beli berapa banyak, berapa gram sekalipun, maka dia bersedia untuk mengadakan stok tersebut. Yang keempat ialah tadi penyediaan stok. Yang keempat, tempat membeli yang selesa dan banyak bagi kita. Maksud apa? Maksudnya kalau kita nak beli, di KL ada, kita balik ke negeri kita di Johor, boleh beli. Kita pergi Negeri Sembilan boleh beli, pergi ke Kedah boleh beli, pergi ke Perlis boleh beli. Maknanya cawangan tempat membeli emas itu banyak. Maksudnya satu syarikat ini harganya murah, spreadnya kecil, stoknya tidak ada had. Yang keempat, senang dibeli. Kadang-kadang ada juga syarikat yang begini, tetapi cawangannya hanya satu saja. Contohnya di Pulau Pinang, contohnya saya duduk di KL, takkan setiap kali hendak membeli saya perlu pergi ke Pulau Pinang. Sudah tentu kos pengangkutan, kos penginapan perlu dicampur sekali dengan harga per gram emas, menjadikan emas saya sangat mahal harganya. Yang keempat. Okey, yang kelima, ini paling penting. Ini paling penting, ya, iaitulah setiap penjual di mana kita membeli emas kita daripadanya, dia perlulah memberi jaminan belian balik. Maksudnya apa? Maksudnya bila tiba masanya untuk kita mula menjual emas milik kita, contohnya ada kesukaran, ada kecemasan, ataupun harga sudah meningkat naik dengan mendadak yang menyebabkan jikalau kita jual ni kita sudah untung. Maksudnya syarikat emas yang tempat kita membeli emas itu, dia adalah memberi jaminan bahawa emas yang dijual kepada kita akan dibeli balik olehnya pada bila-bila masa, pada apa amount sekalipun. Saya pernah mendengar satu ketika ada seorang sahabat pernah membeli emas dengan harga yang murah, sangat murah. Maka dia dapat gram yang lebih banyak daripada orang lain yang membeli emas di tempat lain. Tetapi pening kepala akhirnya kerana tempat yang dibeli emas itu tidak menjamin belian balik. Maksudnya apa? Bila sampai tiba waktunya dia hendak menggunakan duit, dia balik semula ke kedai tersebut tidak menjamin ataupun tidak mahu membeli balik. Maknanya nak jual tak nak, dia tak beli balik, kedai itu tak beli balik. Ataupun kalau nak jual juga, dia akan tolak harga dengan sangat banyak, 50%, 60%, yang menyebabkan akhirnya kita akan rugi. Okey, jadi kita ulang kaji balik 5 ciri emas pelaburan terbaik. Yang pertama, harga per gram mesti rendah. Yang kedua, spread mesti nipis. Yang ketiga, stok mestilah boleh disediakan pada bila-bila masa. Yang keempat, tempat membeli yang banyak, iaitu cawangan yang banyak, senang kita hendak pergi membeli. Yang kelima, mestilah menjamin belian balik sekiranya kita hendak menjual emas tersebut. Jadi sidang pendengar sekalian, di Malaysia contohnya, syarikat seperti Public Gold memenuhi 5 ciri seperti yang saya sebutkan tadi. Jikalau tuan-tuan tengok di website Public Gold, www.publicgold.com.my, tuan-tuan akan tengok harga emasnya sentiasa dipamerkan 24 jam sehari, 365 hari setahun. Dan kita boleh bandingkan harga-harga tersebut, dan dia akan diupdate setiap 20 minit. Jikalau tuan-tuan berkenan, tuan-tuan boleh kunci harga pula. Boleh kunci harga. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri berapakah nilai spreadnya. Makin besar item, makin murah harga per gram, makin nipis pula nilai spreadnya, dan sebagainya. Yang kedua, spread tadi sebagaimana kita ketahui, Public Gold juga mempunyai nilai spread tersendiri, antara 6 ke 10% sahaja. Yang ketiga, ia menyediakan stok sebagaimana yang diminta oleh para pembeli. Saya pernah menguruskan pembelian dalam masa satu hari sebanyak 24 kilogram, lebih kurang harganya dalam 3.6 juta. Dan Public Gold tidak ada masalah untuk menyediakan stok gold bar sebanyak 24 kilogram. Yang keempat, cawangan yang banyak.
Public Gold memang terkenal. Setiap negeri ada mempunyai cawangan tersendiri. Di KL, Lembah Kelang saja ada 3, di Ampang, di Bangi dan di Ampang, Bangi dan Petaling Jaya. Dan yang terbaru, berita baik buat semua peminat-peminat dan pelanggan-pelanggan Public Gold, emas Public Gold juga boleh dibeli dan didapati ataupun diambil daripada Ar-Rahnu Pos Malaysia. Mana-mana saja cawangan Ar-Rahnu Pos Malaysia yang berjumlah lebih kurang 80 cawangan seluruh Malaysia. Public Gold sendiri mempunyai lebih kurang 18 cawangan, termasuk di Singapura, termasuk di Indonesia, dan insya-Allah akan membuka cawangannya di Brunei dan Filipina selepas ini. Maka ia sangat-sangat mudah. Ia sangat-sangat mudah bagi semua orang, semua peminat dan pembeli emas untuk mendapatkan emas masing-masing di tempat yang mereka sukai, di tempat yang terdekat dengan lokasi mereka. Yang kelima, Public Gold yang paling penting menjamin belian balik. Ingat cerita tadi saya ceritakan 24 kg ketika membeli bernilai 3.6 juta. Juga apabila saya menjual balik 24 kg tadi, Public Gold tidak mempunyai apa-apa masalah untuk membayar balik emas yang dijual oleh para pelanggannya kepada Public Gold. Ada setengah-setengah syarikat emas, mereka memberi had. Kalau nak jual balik, kena jual dalam had-had tertentu, 100 gram, 200 gram, 1 kg je, 1 kg je, tak ada duit lah lepas tu. Oh, itu masalah. Kerana apa? Kerana pembeli emas ni kadang-kadang dia membeli untuk menyimpan, kadang-kadang dia membeli untuk sebagai pelaburan, dan kadang-kadang dia juga membeli untuk sebagai perniagaan, untuk dijual, dibeli dan sebagainya. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk sesi kita pada pagi ini. Kita ulang balik, kita recap balik 5 ciri emas pelaburan yang terbaik yang alhamdulillah berada pada emas yang ditawarkan oleh Public Gold. Yang pertamanya ialah harga per gram yang rendah. Yang kedua, spread yang nipis. Yang ketiga, stok yang tidak ada had. Yang keempat, cawangan yang banyak. Yang kelima, jaminan belian balik daripada syarikat tempat di mana kita membeli. Dan perlu diingat, kesemua 5 ciri tersebut mesti datang dalam bentuk package. Semuanya mesti datang sekaligus, tidak boleh satu persatu, mesti datang sekaligus. Dan insya-Allah kita akan membeli emas pelaburan yang terbaik, sama ada untuk simpanan kita, sama ada untuk pelaburan kita, ataupun sama ada untuk perniagaan kita. Insya-Allah di lain waktu dan ketika, insya-Allah kita akan berkongsi lagi tips-tips tentang emas yang akan saya kongsikan dalam FB Live ataupun melalui Facebook saya, Khairul Anwar Basri, fanpage saya Ustaz Emas dan Dinar, dan di blog saya. Dan mohon kepada semua yang mengikuti siaran ini, sama ada secara live ataupun secara rakaman nanti, supaya dapat disebarluaskan apa yang kita katakan dan kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.